Assalamualaikum dan salam Jumaat untuk semua. Kalau kita minta daun, dapatlah daun. Kalau minta cinta, dapatlah cinta. Ya. Minta bendera, terus dikibarkan ya. Ya, betul. Jadi ini semangat orang kata bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan kita. Jadi saya dengan cukup bangga dan saya nak kongsi satu cerita yang menarik. Itu? Anak saya berumur 2 tahun. Semalam nampak jalur gemilang. Okey. Saya tanya, Fahri, ini apa? Malaysia. Pertama kali saya dengar dia sebut Malaysia. Sangat mengejutkan. Ya. Okey, tapi budak biasanya kalau nak sebut perkataan seperti merdeka ke macam-macam lah. Ya. Ada sebut Madika, Mudika, Mantika. Yang penting dia dapatlah gambaran tu. Ya. Dan kalau kita ada peluang dan kita ada masa, dapat bawa untuk tengok acara. Sebab anak-anak yang bersalam PKP ni, dia tak dapat idea ke dalam macam mana sebuah sambutan tu. Ya. Dah 2 tahun lamanya kita tak bersama untuk sambut Hari Kebangsaan. Ya. Mungkin dia tengok, kenapa semua orang pakai macam ni? Kenapa ada bendera? Ini pendidikan awal untuk keluarga melatih. Ya, betul. anak-anak. Kereta hias dan sebagainya. Sebab kalau diingatkan Dayah dari kecil lagi, memang tak sabar bila tunggu Hari Kebangsaan. Itulah dia. Dan semua keluarga pakaian pun saya tengok banyak yang kreatif. Yang buat tanjak, pakai bendera jadi baju. Sebab jalan ditutup, ada yang keluar pukul 5-6 pagi semata-mata untuk dapatkan mood tu. Sebab kalau kita ikut sekolah tak semua ada lawatan hujung minggu ni. Tapi nanti kita nak kongsikan, Dayah akan berbincang lagi bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Macam mana persediaan untuk sambutan pada tahun ini. Ya, Hari Kebangsaan. Mungkin anda semua tertanya-tanya bagaimana, apa yang menarik, siapa yang akan buat persembahan dan sebagainya. Itu sebentar lagi saya akan bincangkan. Okey, dan kali pagi ni setiap Jumaat kita akan bersama dalam segmen Soal Wang. Kita bincang banyak isu ekonomi untuk menambahkan ilmu tentang pelbagai persiapan dalam konteks ekonomi ini. Dan kita nanti nak bincang macam mana kesan dan juga impak KDNK kepada ekonomi negara. Dan kita sebagai orang awam, apa yang boleh kita libatkan untuk dapatkan ilmu dan bergerak maju. Baik, jadi kalau diikutkan hari ini banyak perkongsian dari kami. Jadi mungkin yang ada dalam perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya, boleh saksikan kami juga di Facebook Live, iaitu Malaysia Hari Ini. Dan jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan juga. Yes. Baik, sebelum kita berbincang dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, kita nak juga dengar macam mana laporan memberikan gambaran awal tentang KDNK ini untuk pengetahuan kita semua. Kita saksikan laporan ini. Pada suku kedua 2022, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 8.9% disokong oleh pengembangan dalam permintaan domestik, pemulihan pasaran buruh dan permintaan luar yang terus berdaya tahan. Prestasi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku kedua mencerminkan kekukuhan makroekonomi Malaysia bertambah baik. Angka suku kedua itu turut melepasi jangkaan awal pasaran iaitu antara 6 hingga 8.4%. Prestasi memberansangkan ini didorong oleh pemulihan keadaan pasaran pekerja, sokongan dasar yang berterusan serta peningkatan ketara perdagangan luar dengan nilai ekspor dan import mencecah paras tinggi pada bulan Jun lalu. Lebih membanggakan, peningkatan kadar ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka akan terus meningkat pada suku ketiga 2022 dengan momentum positif dipacu dengan pembukaan semula aktiviti ekonomi di dalam dan luar negara. Namun prospek pertumbuhan ini pastinya mencabar berikutan kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi global, konflik geopolitik serta gangguan rantaian bekalan yang kian meruncing. Usaha kerajaan dalam merealisasikan projek pelaburan jangka panjang seperti MyDigital, projek Mega Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) dan projek Transit Aliran Ringan 3 (LRT3) dapat memberi manfaat dan membantu ekonomi negara untuk terus berkembang. Given the strength in the first half of 2022, which grew by 6.9%, we expect growth for the year to be at the upper end of the range of 5.3% to 6.3%, even after taking into account the slower global growth. Growth for the rest of the year and 2023 would be driven mainly by private sector expenditure, particularly as tourism sectors normalize towards pre-COVID levels. Baik, laporan itu memberikan rumusan awal bagaimana optimis untuk capai 6.3% dalam konteks KDNK negara. Dan Malaysia adalah alasan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan keluaran negara kasar KDNK dalam lingkungan 5.3% hingga 6.3%. Dan itu yang telah pun dizahirkan oleh Menteri Kewangan Malaysia, Datuk Tengku Sri Zafrul Abdul Aziz,
yang memberikan harapan baru untuk Malaysia terus berkembang maju dan cemerlang. Dan untuk kita meninjau bagaimana kepentingan dan juga impak KDNK ini kepada negara dan ekonomi, nak bersama dengan Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid dalam talian, dan beliau sebagai penalisis ekonomi pasti memberikan ada buah fikiran untuk melihat bagaimana KDNK ini memberikan impak yang besar untuk terus memacu ekonomi negara. Terima kasih Doktor bersama kita untuk pagi ini. Okey, sama-sama Fetri. Kerana jemput saya. Ya, baik Doktor. Tadi kita melihat bahawa ada optimis, ya, ada harapan yang begitu optimis untuk melihat ia memacu sampai ke tahap 63%. Jadi apa lagi Doktor bila masuk ke suku yang ketiga dan keempat ini, mungkin ada momentum yang lebih besar untuk mencapai matlamat yang diimpikan. Doktor silakan. Okey. Kita dah tengok ataupun kita dah saksikan pada suku kedua hari itu, pertumbuhan ekonomi kita mencatatkan satu pertumbuhan yang begitu tinggi, ya, 8.9%. Dan bagi suku separuh tahun pertama telah mencatatkan dalam sekitar lebih 6% lah. Jadi maksudnya sasaran kerajaan 5.3 sehingga 6.3% bagi tahun ini nampak gayanya macam boleh dicapai lah. Dan seterusnya persoalan yang akan kita tanyakan, apakah momentum tu akan dapat diteruskan pada tahun yang kedua pula. Nampak gayanya memandangkan proses pembukaan ekonomi itu masih lagi berlangsung, saya kira pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun kedua ni dijangka akan kekal momentum yang baik jugalah. Justru kita boleh mencapai sasaran kerajaan yang tentukan mesti itu 5.3 ke 6.3% tu mungkin dalam jajaran yang orang kata tu di upper range lah. Mungkin kita 6% macam tu. Jadi itu yang saya nampak gambar dan nampak lihat dari segi momentum pertumbuhan ekonomi negara buat masa ini. Baik, Doktor, kalau kita melihat kepada sumber perolehan negara, mungkinkah perlu dipelbagaikan lagi? Ialah kita pun sejarah sekarang ni ada pelbagai platform, ya, untuk mempelbagaikan sumber perolehan. Jadi kita mungkin perlu lebih kompetitif dalam daya saing, Doktor, dan mungkin dengan kerjasama rakan-rakan strategik yang mampu untuk melonjakkan lagi pencapaian, Doktor. Okey, saya kira ekonomi kita ni semakin berevolusi lah, dan kita maklum bahawa faktor seperti teknologi itu memainkan peranan yang besar, dan negara kita pula kalau kita lihat dari segi komposisinya tu, sektor yang berkaitan dengan elektronik dan ataupun elektrik ni sangat-sangat besar sumbangannya. Kalau dari segi sektor ekspor tu 1/3 tu lebih kurang disumbangkan oleh sektor tersebut. Justru Malaysia mempunyai suatu framework ataupun mempunyai suatu ekosistem yang baik untuk memastikan kita boleh mengadaptasikan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Dan saya kira apabila kita menghadapi pandemik hari itu, jelas menunjukkan bahawa adaptasi di kalangan rakyat Malaysia, baik di bandar ataupun di kawasan luar bandar, saya kira penerimaannya begitu baik. Cuma yang penting sekarang ni kita memastikan infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi seperti infrastruktur berkaitan dengan 5G sebagai contoh perlu dilaksanakan supaya transisi ekonomi kepada yang lebih berdaya saing ini dapat kita pimpin ke arah yang lebih mampan lagi. Baik, tadi dari segi infrastruktur yang baik, lagi apa lagi dokongan Dr. rasa? Mungkin juga dari segi pembekalan tenaga kerja, guna tenaga yang begitu mantap tersusun, yang juga mungkin dipandu oleh barangkali dasar-dasar negara yang memudahkan laluan itu. Sebabkan tadi Dr. rasa sebutkan swasta yang mungkin proaktif, jadi mereka juga memerlukan kepada sokongan dari segi guna tenaga yang berkemahiran untuk melonjakkan lagi penghasilan. Dr. silakan. Itulah, saya kira banyak orang kata tu sesi libat urus dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan pihak industri, dengan pihak orang kata tu akademik dan sebagainya untuk mendapatkan suatu feedback yang lebih tuntas lah. Dan di sini saya kira isu seperti ketidaksimbangan terhadap permintaan buruh yang berkemahiran tinggi itu merupakan antara isu yang sering diperkatakan, dan saya kira isu ini terus-menerus dapat perhatian dan terus-menerus akan dapat diselesaikan. Dan kita faham juga tentang dasar kerajaan yang sentiasa pro bisnes atau pro perniagaan. Saya kira itu dapat membantu bagaimana kita menyelesaikan masalah ketidakseimbangan terhadap permintaan buruh berkemahiran tinggi ini. Dan juga diikuti pula dengan dasar pendidikan yang saya kira juga sentiasa berevolusi, baik di peringkat rendah, menengah dan juga di peringkat tinggilah. Jadi saya kira banyak orang kata itu avenue ataupun platform yang disediakan oleh kerajaan, dan selain pada itu sektor seperti TVET juga diberi penekanan, dan ini bererti dari segi penggunaan ataupun penawaran buruh tu
begitu terangkum lah. Bukan sahaja dari sudut orang kata tu akademik, tetapi dari sudut TVET yang memerlukan orang kata tu kemahiran yang lebih khusus lagi, terutama yang perkara yang amat sinonim dengan sektor pembuatan. Saya kira begitulah. Doktor, tentang swasta, pihak swasta yang barangkali juga mereka juga mengharapkan ada pelbagai insentif yang menarik yang mampu untuk melonjakkan lagi pencapaian ekonomi dan menggerakkan lagi ekonomi negara. Doktor, swasta dalam konteks kita ni sebab 2 tahun dengan pandemik kan, jadi mungkin ada keterbukaan ekonomi, mungkin dapat menjaringkan kembali hubungan yang mantap, jadi mungkin dapat memacu pencapaian pihak swasta. Doktor. Itulah betul. Saya rasa ekosistem dari segi perniagaan tu di Malaysia ni sangat-sangat baik, terutamanya dari sudut pendanaan. Dari segi orang kata tu dana daripada pihak ataupun sistem perbankan, daripada institusi pembangunan ataupun Development Financial Institution DFI, saya kira saling orang kata tu bergerak seiring memastikan sektor seperti MSME ataupun micro SME lah sentiasa mendapat kata tu peluang yang baik dari sudut pendanaan, funding dan sebagainya, dan juga latihan untuk memastikan mereka ni sentiasa mendapat kata tu pembinaan kapasiti dan juga pihak seperti MITI, Matrik dan sebagainya sentiasa melihat peluang-peluang perniagaan di luar negara, juga membuka ruang bagi perniagaan untuk mencebur ataupun menembusi pasaran ekspor. Saya kira satu ekosistem yang begitu komprehensif telah pun ada di Malaysia ini. Tadi doktor sebut tentang ekosistem yang menarik perlu ada dengan mungkin barangkali insentifnya dengan percukaian yang lebih menarik dan juga mungkin import ekspor. Apa mungkin impaknya? Disebabkan mungkin juga ada pengaruh dari segi kelembapan ekonomi dan juga hubungan Malaysia dengan negara seperti China yang mungkin ada dasar yang agak rigid dia tentang COVID-19, mungkin akan memberi impak dari segi rantaian itu, doktor. Sebenarnya Fitri bertanyakan tentang apakah cabaran ekonomi pada masa depan sebenarnya. Ya, betul. Cabaran ekonomi itu memang ada. Tiap-tiap tahun memang ada dan kita dapat lihat seperti peperangan di Ukraine, dasar COVID strategi di China dan juga kenaikan kadar faedah di negara maju. Ini merupakan perkara-perkara yang akan sentiasa memberi kesan terhadap kemampanan sebuah ekonomi tersebut. Di sini peranan kerajaan, peranan pihak peniaga untuk secakna tentang maklumat yang ada supaya mereka dapat, orang kata tu, sekolah kerajaan merangka dasar lah supaya dapat memimpin rakyat dan juga peniaga dapat menghadapi masalah ini. Bagi pihak peniaga pula, cuba mencari peluang, cuba orang kata sentiasa melihat bisnes model mereka adakah sesuai dengan cabaran yang akan dihadapi. Dan begitu pihak ataupun rakyat Malaysia dari segi literasi kewangan, kita dah belajar dah masa 2 tahun lepas bila berlaku COVID-19 tu, isu berkaitan literasi kewangan ini merupakan sangat-sangat penting. Jadi sudah pasti dengan maklumat yang kita ada, perkongsian yang kita ada berkenaan dengan data-data ini, perlu diambil kira supaya dapat membuat satu keputusan lebih baik lagi. Jadi saya kira begitulah macam mana kita menghadapi cabaran ekonomi yang sentiasa setiap tahun itu memang ada lah. Jadi mungkin kita ada banyak platform sekali ini. Semoga ada banyak pihak lah, mungkin IKS semuanya mengambil bahagian di atas optimisnya mencapai 63%. Akhirnya apa harapan doktor dan juga jangkaan mungkin dapat kita terhadap bajet dan sebagainya yang mungkin orang awam juga boleh terlibat sama untuk menzahirkan apa harapan mereka dan juga tidak lagi ketinggalan. Pandemik ramai yang diuji, ini masa untuk mereka berevolusi untuk mengambil bahagian. Kalau macam swasta ada R&D yang menjadi insentif penting untuk memacu ekonomi, silakan doktor. Betul. Kita berada dalam dunia yang banyak informasi. Jadi di sini peranan untuk menambah ilmu tu sangat-sangat penting lah. Bila saya kata tambah ilmu tu bukan pergi belajar masuk universiti, bukan. Maksud saya tu cubalah mencebur ataupun melihat sumber-sumber data yang tepat dan juga mendengar forum-forum yang membincangkan isu-isu berkenaan dengan perekonomian ni supaya kita dapat mendapat satu conclusion ataupun kesimpulan yang lebih baik lagi lah sebelum kita membuat satu telahan. Kerana dunia semakin mencabar dan ini memerlukan kita untuk terus berinovasi dan sentiasa bertindak dalam keadaan segera untuk kebaikan diri kita sendirilah. Jadi itulah harapan saya. Baik, tadi doktor merumuskan bahawa ekosistem dah ada, fasilitis ataupun infrastruktur dah ada, tinggal kita untuklah tambah ilmu, mungkin percakapkan lagi R&D dan juga mengambil peluang atas ekonomi yang semakin berevolusi ini. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Penanalisis Ekonomi yang sentiasa tampil dengan idea yang segar, memberikan perspektif yang jelas untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang ekonomi negara. Terima kasih untuk doktor. Okey, sama-sama Fitri.
Dan kita nak juga meninjau apa 5 kaunter paling aktif dalam soal wang pada hari ini. Kita lihat pada Malaysian Pacific Industries diikuti dengan Ken1 Berhad, MBM Resources, UCHR Technologies Berhad dan Kuala Lumpur Kepung Berhad. Itu 5 kaunter yang paling aktif. Dan juga bagaimana pula dengan kadar pertukaran mata wang asing dan $1 Amerika Syarikat yang dapat lihat 4.47. Nampaknya mencabar untuk situasi sekarang ini. Di samping $1 Singapura 3.22, RM100 Indonesia 0.03, 100 Thai Baht 12.47 dan juga 100 Won Korea 0.34. Dan untuk anda yang ingin mengetahui bagaimana pula dengan kadar emas masa, bagi emas 916 RM263.17 dan juga untuk emas 999 287.02. Ini antara beberapa lagi info dapat diberikan untuk anda, bursa saham, tukaran mata wang asing dan juga harga emas masa untuk anda di Soal Wang setiap Jumaat di MHI. Dan nanti kita akan bersama untuk bincang bagaimana tentang persediaan siap siaga untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun ini bersama dengan Bakal Speaker nanti untuk terus bersama kami di MHI seketika nanti. Selamat kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Jadi macam mana semua? Dah ke sarapan? Kalau bersarapan tu silakan. Tapi sambil-sambil tu jangan ke mana-mana sebab bersama dengan saya hari ini bersama dengan seseorang yang akan membuatkan anda rasa tahun ni memang nak sangat-sangat pergi menyambut Hari Kebangsaan. Jadi saya nak tanyalah macam mana pengalaman Hari Kebangsaan anda. Boleh kongsikan di Facebook kami. Tapi sementara itu di studio kami saya bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangkap pengerusi Jawatankuasa Teknikal Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hidayah, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Ceria-ceria ada pagi ini? Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang saya kongsikan tadi, saya pasti semua tak sabar bila cerita tentang Hari Kebangsaan. Dan mungkin Datuk Seri sebagai Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, boleh kongsikan tentang persiapan penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2022, Datuk Seri? Ya, Hidayah, sebenarnya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelum tu, dari segi perancangan dan pelaksanaan, kita wujudkan 2 jawatankuasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebagai Sekretariat Utama, iaitu Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dan juga Jawatankuasa Teknikal Hari Kebangsaan Hari Malaysia, yang mana Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Pelena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Sementara saya pula mempengerusikan Jawatankuasa Teknikal seperti yang disebutkan tadi. Jadi Jawatankuasa ini melibatkan pelbagai kementerian agensi. Saya boleh nyatakan di sini ada 11 kementerian. Dan ada berapa 10 agensi yang terlibat. So jawatankuasa yang betul besar sebab acara pun besar. Kita perlu bantuan pelbagai kementerian agensi untuk menjayakan program yang begitu besar sekali ini. Jadi sudah tentu kita tidak akan dapat melaksanakan apa juga perancangan kita lakukan untuk sambutan Hari Kebangsaan tanpa penglibatan daripada semua kementerian dan agensi. Dan tidak lupa tahun ini juga kita libatkan penyertaan daripada pihak swasta. Pihak swasta kita gabungkan di bawah seliaan pihak TNB. Jadi segala penglibatan daripada segi promosi dan sebagainya diselaraskan oleh TNB sendiri. Dan untuk tahun ini juga seperti mana kita sedia maklum, sudah 2 tahun kita tidak mengadakan sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran. Bukan makna kita tidak sambut. Kita sambut tetapi secara kecil-kecilan, sederhana. Iaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021, kita menyambut Hari Kebangsaan ini di Dataran Pahlawan Putrajaya. Itu dalam skala yang kecil saja. Dan tahun ini insya-Allah selepas 2 tahun, kita akan mengadakan sambutan Hari Kebangsaan seperti sambutan sebelum kita mengalami pandemik COVID-19. Malah lebih meriah lagi dengan penyertaan yang lebih ramai lagi untuk tahun ini. Dan tahun ini kita teruskan tradisi itu
dengan sambutan bertempat di dataran Merdeka sendiri. Ya, dan saya pasti mesti ramai yang tak sabar nak turun padang. Ya. Dan mungkin kita boleh tanyakan juga bagaimana sambutan tahun ini. Katanya tadi besar-besaran ya. Dan apakah konsep sambutan Hari Kebangsaan 2022? Ya, konsep sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini adalah melibatkan berdasarkan pada konsep keluarga Malaysia. Iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Ya. Bila kita sebut tentang keterangkuman dan kebersamaan, maknanya ianya melibatkan pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai agensi yang merentasi pelbagai contoh kerajaan, agensi swasta, NGO dan sebagainya turut terlibat. Jadi beberapa acara telah pun diaturkan melibatkan semua lapisan masyarakat dan kita harap dengan pelibatan semua ini akan memberikan satu nafas kelegaan dan menghilangkan rindu di kalangan warga ataupun keluarga Malaysia untuk mereka sama-sama meraihkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan sebut tentang Hari Kebangsaan bukan saja tugas tanggungjawab kita untuk menjayakan Hari Kebangsaan, tetapi juga Hari Malaysia. Sebab tu saya sebut tadi, jawatan kuasa kita adalah jawatan kuasa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya. Yang mana untuk tahun ini telah diputuskan Hari Malaysia akan diadakan di Negeri Melaka. Ini berdasarkan pada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 2018 supaya sambutan Hari Malaysia ini digilir-gilirkan. Kalau sebelum ni antara Sabah dan Sarawak saja, tetapi digilirkan juga melibatkan negeri-negeri lain di Semenanjung. Jadi untuk penggiliran kali ini, alhamdulillah kita ucapkan bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana sanggup untuk menjadi tuan rumah sempena sambutan Hari Malaysia. Saya kena sentuh sikitlah Hari Malaysia sebab beza dia 2 minggu Ya, selepas betul. Maksudnya semangat kemerdekaan dan Hari Kebangsaan itu diteruskan. Ya, dan seterusnya Datuk Seri, saya kalau paling tak sabar sekali bila cerita tentang perarakan. Ya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan, katanya perarakan tahun ini dikabarkan menarik. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton? Ya, untuk tahun ini, perarakan tahun ini seperti biasalah. Tetamu kehormat kita adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang mana ketibaan Kebawah Duli Tuanku dijangkakan pada pukul 8 pagi. Jadi dinasihatkan sementara ketibaan menteri-menteri kabinet dan juga amat berhormat pada menteri sebelum itu. Sebelum itu. Dan saya nasihatkan supaya orang ramai datanglah awal ke dataran Merdeka seawal jam 7 pagi lah. Kalau boleh awal sebelum tu lagi bagus. Lagi bagus. Kalau 5 pagi pun okey. Lagi bagus sebab kurang-kurangnya mereka dapat tempat-tempat yang strategik untuk melihat perarakan itu sendiri. Jadi selain daripada itu, keistimewaannya pada tahun ini adalah kita akan menggunakan kereta berkuda yang akan digunakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Maknanya keberangkatan tiba Kebawah Duli, kedua-dua Kebawah Duli di dataran Merdeka nanti adalah dengan menggunakan horse carriage tu, kereta berkuda. Yang mana kereta berkuda ini pernah digunakan juga sempena sambutan Hari Kebangsaan, tapi 17 tahun yang lalu. Iaitu pada tahun 2005 semasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis menjadi Yang di-Pertuan Agong pada masa itu. So, jadi maknanya dah 17 tahun, tetapi walaupun dah 17 tahun, keadaan kereta kuda tu masih lagi dalam keadaan baik. Sebab saya sendiri pergi tengok. Semua dalam keadaan baik, insya-Allah dalam keadaan yang selamat. Selain daripada itu, perarakan juga pada tahun ini melibatkan kementerian-kementerian. Kalau dulu kementerian ini digabungkan di bawah satu kontingen. Jadi pada tahun ini juga kita wujudkan semula perarakan melibatkan 27 kementerian masing-masing. Dan akan diadakan pertandingan. Itu yang penting. Jadi sudah tentu kementerian akan cuba sedaya upaya untuk memenangi tempat-tempat pertama, kedua dan ketiga. Dan selain daripada itu, menariknya juga perarakan kali ini juga melibatkan kumpulan orang asli daripada pelbagai tempat di sekitar negeri Selangor. Kita bawakan mereka untuk memperagakan pelbagai pakaian termasuk juga kerjaan-kerjaan mereka. Kan, kalau ikut sebelum ni perarakan kita cuma pertontonkan pakaian tradisional orang asli, tetapi kali ini kita nak tunjukkan termasuk kerjaan mereka dalam masa sekarang ni. Sebab ada juga daripada mereka yang dah
orang kata dah jadi speaker, dan ada juga yang dah jadi yang berhormat, jadi ahli parlimen, ada juga yang dah jadi ketua pengarah agensi kerajaan. Jadi itu yang kita nak tunjukkan juga. Dan sudah tentu kita tidak lupakan juga adalah pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dan juga mereka-mereka yang pernah terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan tidak lupa untuk industri kreatif. Kita showcase juga penyertaan daripada pelbagai golongan artis. Termasuk yang istimewanya adalah pelakon-pelakon daripada filem Mat Kilau. Wah, menarik. Jadi pelbagai. Dan tidak lupa juga aset-aset daripada segi ketenteraman awam dan keselamatan. Juga kita tunjukkan aset daripada Jabatan Bomba, aset daripada APM, aset daripada APMM, PDRM dan tentera. Kita kira lebih kurang 305 aset yang akan terlibat. Dan sudah tentu kita juga tahun ini, perarakan tahun ini juga melibatkan 4 kendang berhias float. Kendang berhias ya. Kendang berhias itu daripada gabungan Petronas dan TNB. Satu, yang kedua adalah daripada daripada Telco sendiri, melibatkan Celcom, melibatkan Maxis, melibatkan U-Mobile, melibatkan Telekom Malaysia dan DG dan lain-lain. Di bawah satu bumbung, orang kata kereta berhias mereka sendiri. Dan satu lagi daripada MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, iaitu agensi di bawah Kekom sendiri, juga akan terlibat dalam kereta berhias. Dan satu lagi adalah daripada pihak Miasat sendiri. Kita sudah maklum, 2 bulan lepas pihak Miasat telah melancarkan satelit Miasat 3D. Itu pun kita nak tunjukkan. Dan penting sekali untuk kanak-kanak, kita juga ada karakter-karakter berdasarkan bersiri-siri animasi. Lebih kurang 26 karakter animasi akan kita pertontonkan semasa Hari Kebangsaan itu sendiri. Rasanya tak berkelip mata kanak-kanak semua. Tak berkelip mata mungkin. Tetapi sebelum saya lupa, tahun ini juga kita mencipta satu kelainan, satu sejarah buat orkestra RTM. Sebab orkestra RTM kita telah jemput untuk sama-sama mengiringi lagu Negaraku dan juga persembahan-persembahan lain yang belum pernah kita jemput, belum pernah kita pertontonkan orkestra RTM semasa sambutan Hari Kebangsaan. Inilah kali pertama orkestra ini terlibat, yang melibatkan 65 pemuzik yang akan turut mempersembahkan persembahan mereka semasa Hari Kebangsaan itu sendiri. Baik, kalau setakat ni yang dikongsi Datuk Seri, saya rasa macam wow, begitu menarik sekali ya. Dan tadi kita ada cerita tentang perarakan, kereta berhias, terusnya pasukan pancaragam pula yang akan memeriahkan sambutan. Untuk tahun ini melibatkan sejumlah 26 pasukan pancaragam daripada pelbagai agensi, termasuk sekolah-sekolah berhampiran dengan Lembah Kelang ini sendiri. Jadi setiap pancaragam ini akan mengiringi pebarisan yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau cuma pebarisan tidak ada pancaragam, nampak macam tak berapa semangat. Ini macam lagi penuh bersemangat lagi penuh semangat dengan adanya pancaragam. Dan yang berbaris tu pun dia pun semangat juga nak berbaris sebab ada iringan muzik. Kan? Okey, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dengan orang ramai tentang bagaimana mereka nak datang, di mana dan sebagainya, boleh kongsikan? Okey, untuk hari kejadian pada 31 Ogos, saya ingin menjemput orang ramai untuk datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini. Dan kita jangkakan setakat ini sampai 50,000 warga ataupun keluarga Malaysia akan datang ke Dataran Merdeka untuk memeriahkan lagi sambutan pada hari tersebut. Dan kita pun telah mohon kerjasama daripada Kementerian Pengangkutan supaya pengangkutan awam yang disediakan pada hari itu dapat diadakan lebih awal. Kalau sebelum ni mungkin pukul 6, kalau boleh dalam pukul 5 atau 4.30 pagi pun dah sedia. Supaya orang ramai boleh datang ke Dataran Merdeka menggunakan pengangkutan awam. Dan saya nasihatkan untuk mereka menggunakan pengangkutan awam supaya tidak ada
kesesakan lalu lintas. Lebih mudah Lebih juga. mudah. Ya. Lebih mudah datang dan balik. Dan Baik, juga saya difahamkan jika tidak dapat datang secara fizikal, boleh juga menyaksikan daripada Facebook, televisyen dan juga ada laman web ya, iaitu mereka360.my. Jadi dan juga satu lagi Datuk Seri, Malaysia Hari ini juga akan bersiaran secara langsung di Hari Kebangsaan kita. Jadi mungkin Datuk Seri, yang terakhir secara ringkas, mungkin harapan kepada semua penonton. Ya, sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penyiar-penyiar yang disebutkan tadi yang akan menyiarkan secara langsung acara berprestij ini. Dan kita berdoa sama-sama, kita berusaha saja supaya cuaca pada pagi sambutan itu dalam keadaan yang baik. Kita harap, sebab saya tengok siapa agak risau 2-3 hari ini hujan. Jadi kita semua berdoa supaya cuaca pada hari tersebut dalam keadaan yang baik. Dan saya ingin menjemput, mempelawar semua warga Malaysia untuk datang beramai-ramai ke dataran mereka seawal yang boleh. Dan sudah tentu kita masih lagi dalam menuju ke fasa endemik. Jadi kena berhati-hati, dinasihatkan kalau boleh pakai face mask and then hand sanitation selalu, dan penjarakan sosial itu pun kena jaga dan sebagainya. Jadi apapun kita cuba sedia upaya untuk showcase semua ini, untuk memastikan supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebab tu kita ada 4 kali orang kata raptai. Raptai mula hari ini, Sabtu, Ahad dan Isnin. Itu orang kata untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sesama kita doakan supaya semuanya berjalan lancar juga meriah. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Mohamed Menteh, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan tentunya jangan lupa sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan. Terima kasih Datuk Seri. Baik, jadi sekarang ini Daya nak wara-warakan sesuatu kepada anda, iaitu tentang Potret Inspirasi. Jadi Potret Inspirasi adalah sebuah program tentang kisah inspirasi usahawan-usahawan berjaya dan memaparkan kisah suka duka, jatuh dan bangkit mereka dalam mengecapi kejayaan. Jadi saksikan Potret Inspirasi setiap Ahad 10.30 malam. Jangan lupa ya. Jadi sekarang ni kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Nak berniaga ni kena jujur. Semakin banyak, semakin tinggi challenge tu, semakin peluang di sana makin besar. Tak dinamakan bisnes kalau benda tu tak susah. Akan satu saat, di satu destinasi, kita akan sampai ke puncak kejayaan. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita perlu kepada motivasi. Niat tu macam belian, benih baik itulah jadi besar. Kembali bermaya dengan ilmu dan kebaikan di hari Jumaat yang berkah. Semoga dilimpahi dengan pelbagai kemuliaan daripada Allah untuk kita semua. Dan saya nak mengajak anda untuk berkongsi tentang infak. Ini tentang wakaf untuk pembinaan ataupun teruskan lagi legasi ilmu di Kompleks Islam Darul Faizin. Dan bersama dengan mudirnya, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kita bertemu di Alam Maya kali ini berdepan. Itulah Ustaz. Dengan niat yang tulus untuk terus memperkasakan Mahat Islam ataupun Kompleks Islam Darul Faizin. Ya, mungkin dapat diterangkan macam mana dengan pembinaan dan hala tuju Mahat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Sebelum nak bincang apa yang nak kita bincangkan pada pagi ini, saya nak ajak tuan-tuan nak bagi satu amalan istimewa. Yang subhanallah, ada seorang yang kadang-kadang kita selalu mengadu pasal apa rezeki kita ni berat, pasal apa rezeki tak murah. Ada orang dia rezeki murah mencurah-curah. Subhanallah, seperti yang berlaku kepada seorang ulama ataupun seorang saleh ni, nama dia Syekh Tahir Al-Baghdadi nama dia. Syekh Tahir Al-Baghdadi ni murah rezekinya. Setiap hari ada saja yang Allah kurniakan kepadanya dalam bentuk rezeki. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah amalan yang dilakukan oleh Syekh Tahir ini? Lalu kata Syekh Tahir sallallahu alaihi wasallam, dia kata ada 3 amalan yang dia buat. Yang pertama ialah dia solat duha. Solat duha. Yang keduanya ialah membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap hari. Dia sesuai dengan apa yang Nabi SAW menyebutkanlah tentang kelebihan baca surah Waqi'ah. Dan yang ketiga ialah bersedekah. Lalu dia sebut bahawa subhanallah, kalaulah kamu tak mampu untuk melakukan kesemuanya, mungkin terhad waktu ataupun kesibukan dan sebagainya, satu je tuan-tuan tolong jangan tinggalkan. Satu tolong jangan tinggalkan, iaitu bersedekah. Maka subhanallah, rupa-rupanya dengan sedekah kita mengeluarkan harta kita, rupanya Allah akan dengan janji Allah menggantikan dengan yang lebih baik.
Nabi sebut tidak akan berkurang harta orang bersedekah. Maka jalan untuk kita menambah rezeki kita atau mengeluarkan kita daripada beratnya rezeki kita ialah dengan kita bersedekah. Kumpulan pendidikan Darul Faizin yang kita bangunkan ini semenjak daripada 2011 dahulu, dengan pertama-tamanya dirasmikan oleh almarhum Datuk Dr. Harundin. Kemudian kita mula mengintai peringkat menengah, kita membuka Ma'had Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. Sehingga semula pada kita sebut ramai orang datang untuk menuntut ilmu, orang luar sebagainya, maka kita expand, kita lebarkan dengan kita buka Kompleks Islam Darul Faizin. Itu dia. Ni yang terkini ke macam mana? Ini yang kita bangunkan di Melaka, di Melaka. Dan subhanallah semenjak daripada itu kita melihat ada permintaan yang begitu banyak untuk pendidikan, maka kita mula membuka satu cawangan lagi di Melaka, iaitu di Tanjung Minyak Melaka. Seperti yang tuan-tuan lihat di VT sekarang ini ialah masjid yang akan kita bangunkan, sedang kita bangunkan, dan sekarang ini telah pun mencapai tahap 60% pembangunan untuk fasa pertama, iaitu masjid dan juga asrama pelajar. Itu dia, dan saya difahamkan itulah berbaki 3 juta lagi. Untuk, sebab ini kita nak bina kompleks ini bukan hanya untuk pelajar tahfiz ya, tapi manfaatnya melimpah sampai pada orang awam yang berada di situ. Jadi macam mana Ustaz mengharapkan supaya ada infak yang masuk, sebab ini tujuan yang murni, bukan hanya melahirkan tahfiz tapi juga ini untuk medan ilmu, untuk pelbagai aktiviti dakwah dan kebaikan. Sebenarnya subhanallah tuan-tuan yang sekalian, kami membangunkan ma'had ataupun pusat pendidikan keseluruhannya secara percuma kepada masyarakat. Bukan sekadar orang yang ulang alik untuk hadir belajar ilmu, tetapi juga kepada para pelajar yang duduk di madrasah. Kita menyediakan pengajian-pengajian secara percuma. Tidak ada sebarang yuran dikenakan. Duduklah asrama kita, makanan semua kita sediakan. Dan tuan-tuan subhanallah, apa yang nak kita bangunkan bukan sekadar sekolah seperti yang disebut oleh Fitri tadi, tetapi juga sebagai Allahumma salli pusat ilmu keseluruhannya. Bahkan di Melaka sendiri yang kita bangunkan ini, dia ada kawasan perumahan yang kita bangunkan, dan kita sediakan pengajian untuk warga di sekitar tersebut, juga Allahumma salli para pelajar yang dekat situ, dan kita harapkan supaya nanti satu hari nanti para pelajar nanti akan keluar untuk menjadi alim ulama, mungkin jadi profesional menghafaz Quran, dan kita nak menumpang ganjaran daripada apa yang telah kita sumbangkan, insya-Allah. Jadi macam mana Ustaz untuk menghakis rasa kedekut dan sayang harta? Di saat kita ni berjuanglah, ramai yang ada harta tapi dia banyak impian. Jadi dia seberat sikit untuk hal begini, apa untuk melembutkan lagi Ustaz? Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bersedekah ni. Allah menyebutkan tentang gandaan pahala yang begitu banyak. Nabi SAW menyebutkan tidak akan berkurang harta orang bersedekah. Dan yang nak kita bangunkan ni ialah sekolah. Guru saya sebut buat sekolah, Jafri. Tujuannya apa? Supaya nanti ada orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ada pahala, kita tumpang pahala dia. Nanti mereka akan menyampaikan ilmu dan kita akan menumpang pahalanya. Dan disebut ilmu yang bermanfaat akan berterusan sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan, pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk kita bukan sekadar bersedekah, Fitri, tetapi tolonglah hadiahkan untuk ibu dan ayah kita. Kita tak akan mampu untuk membalas sebarang jasa walaupun setitik peluh yang keluar daripada ibu kita waktu dia melahirkan kita. Tak akan mampu untuk kita gantikan. Tak akan mampu untuk kita balas segala jasa mereka membesarkan kita sehingga kita ada seperti mana yang kita ada sekarang ini. Tuan-tuan, telefon ibu ayah kita. Telefon dia hari ini. Mak, ayah, hari ini saya tengok Ustaz Jafri kat TV. Dia ada buat kempen untuk dana wakaf madrasah dia yang akan dia bangunkan di Melaka. Hari ini saya nak hadiahkan mak. Ini wakaf yang saya hadiahkan kepada mak. Tuan-tuan, pada hari ini ada buku hadiah ni, insya-Allah. Tuan-tuan yang bagi infak RM50 dan ke atas, kami akan hadiahkan buku ini. Himpunan solat-solat sunat daripada sunnah Nabi SAW mengikut mazhab Syafi'i secara percuma. Apa yang tuan-tuan boleh buat ialah tuan-tuan masukkan wakaf, niatlah kepada ibu ayah kita sebagainya, ataupun kepada kita sendiri. Tuan-tuan mesej kepada nombor yang tertera, bagi slip account, bagi slip yang tuan-tuan telah berikan itu, dan masukkan nama dan juga alamat, nombor telefon untuk kami postkan kepada tuan-tuan. Ini hadiah yang kami berikan ikhlas daripada kami kepada sesiapa yang menyumbang. Bukan setakat dia dapat sikit pahala sumbang, dia dapat sikit untuk menumpang amal-amal yang tuan-tuan beramal dengan solat-solat sunat ini. Ada 22 solat sunat yang kita catatkan dalam buku ni untuk manfaat tuan-tuan dan untuk manfaat kami. Insya-Allah yang tuan-tuan boleh, mudah-mudahan dia jadi kebaikan kepada kita, ibu ayah kita di dunia hingga akhirat, insya-Allah. Insya-Allah kita aminkan doa yang mulia daripada orang yang baik, orang yang soleh, insya-Allah, untuk terus membangunkan Ma'had Darul Faizin ini. Semoga ada kebaikan yang melimpah ruah untuk kita semua. Sekali terima kasih untuk Ustaz. Sama-sama, Fitri. Ustaz Jafri Abu Bakar Maudi berkongsi tentang ilmu. Dan nanti pula kita nak bersama dengan Ustaz Iqbal Zain berkongsi tentang amalan meraih umur yang berkat. DMHI terus bersama kami untuk ilmu yang berpanjangan.
Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Baik, itu dia sedikit perkongsian. Jadi sekarang ni saya bersama dengan seseorang yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi kepada kita itu tentang amalan meraih umur yang berkat. Jadi bersama saya kita ada Ustaz Iqbal Zain, iaitu pendakwa bebas dan juga wakil pertubuhan Mihrab. Selamat datang Ustaz. Terima kasih banyak. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, seperti yang saya kongsikan tadi, iaitu tentang meraih umur yang berkat Ustaz ya. Jadi bersempena dengan Jumaat terakhir bulan Muharram, tak sedar ya sebenarnya tu. Boleh Ustaz kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan umur yang berkat Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sekalian para sahabat dan penonton yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tidak sedar kita telah berada di penghujung daripada bulan Muharram dan hari ini adalah penghulu segala hari, Jumaat, dan ini adalah Jumaat yang terakhir. Maka kita ucapkan syukur dan puji pada Allah Ta'ala kerana masih berikan kita kesempatan, peluang dan ruang untuk terus bernafas, untuk mengumpul perbekalan untuk kita menuju ke hari esok, hari yang tidak ada penghabisan, iaitu alam akhirat. Jadi umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah sangat-sangat berharga dan ianya adalah merupakan rahsia daripada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam IC kita ada tarikh lahir kita, tapi tak ada tarikh kematian kita. Betul. Jadi ianya adalah rahsia ajal yang Allah Ta'ala tentukan, berapa panjang usia kita, ia tersembunyi di dalam rahsia Allah Subhanahu Taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ka umri ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku adalah seperti umurku, iaitu antara 60 hingga 70 tahun. Dan amat sedikit daripada bilangan umatku yang dapat melepasi bilangan umur antara 60 hingga 70 tahun tersebut. Maka umur kita sangat pendek, tetapi bagaimana kita dapat raih keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala daripada umur tersebut? Daripada sebuah hadis, saya ingin kongsikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu daripada bapanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, siapakah orang yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu orang yang panjang umurnya dan banyak amalan kebaikannya. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang terburuk? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu orang yang panjang umurnya tetapi penuh dengan kejahatannya. Maka umur yang berkat adalah apabila Allah Taala berikan kebaikan yang besar. Apabila umur kita panjang tetapi diisi dengan ketaatan, kesolehan dan takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang umurnya pendek tetapi keberkatannya panjang. Iaitu apabila umurnya pendek tetapi dia meninggalkan tinggalan khazanah dan juga amal yang ianya berterusan, sehingga ia dapat memberi manfaat kepada orang sekelilingnya, memberi faedah kepada masyarakat, sehingga walaupun dia sudah meninggal dunia, buku catatan amalannya terus terbuka dan malaikat terus mencatat amal pahala baginya kerana dia telah meninggalkan khazanah yang besar kepada umat Nabi SAW. Masya Allah Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah amalan yang kita boleh amalkan bagi meraih umur yang berkat? Baik, saya ingin kongsikan satu pesanan daripada Rasulullah SAW yang mana baginda bersabda, bersedekah, menyuruh kepada kebaikan, berbakti kepada kedua ibu bapa dan menghubungkan silaturahim, ianya dapat mengubah penderitaan kepada kebahagiaan, menambahkan keberkatan umur dan menolak musibah, yakni menolak kejahatan. Jadi di dalam empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kita perlu titik beratkan dalam kehidupan kita bagi meraih kebahagiaan, keredaan dan keberkatan umur dalam hidup kita. Dan di antara empat perkara tadi, perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bersedekah. Dan untuk bersedekah ini tidak semestinya kita ada wang ringgit dan sebagainya. Sedekah adalah konsep yang luas dalam agama Islam. Apa sahaja yang kita dapat sumbang untuk manfaat kepada manusia, hatta memasukkan kegembiraan di hati manusia dengan bersenyum, itu adalah bersedekah. Kita memberikan tenaga, daya upaya, kemahiran yang kita ada untuk membantu orang lain, itu adalah sedekah walaupun tanpa wang ringgit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling mulia? Maka baginda SAW bersabda, iaitu sedekah daripada orang yang tidak berkemampuan dan dahulukanlah kepada orang yang banyak menanggung tanggungannya. Maka dalam hadis ini, walaupun sedekah itu datang daripada orang yang kurang berkemampuan, tapi dia mempunyai semangat dan motivasi untuk bersedekah, maka ia dipandang baik, dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian sedekah begitu mulia di dalam agama kita. Baik, Ustaz, bercakap tentang kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ni, Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit penerangan, maksudnya tentang pihak masjid dan tahfiz yang mana yang akan mendapat manfaat?
Baik, sedekah jariah yang kita ingin kejar supaya amalan itu berterusan, dan saya ingin kongsikan tentang kempen membangun asas Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang pada ketika ini di bawah pertubuhan ini ada 2 projek yang sangat indah untuk kita menyumbang kepada orang yang menyampaikan ilmu dan juga orang yang menuntut ilmu. Dan selagi mana ilmu itu berterusan diajar dan ditimba, maka amalan kita berterusan apabila kita mengambil saham bahagian dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berwakaf. Yang pertama sekali adalah masjid di Sungai Choh, Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh di Rawang, yang mana pada ketika ini tidak dapat lagi menampung kerana jemaah sudah semakin ramai, dan kita ingin mengumpulkan dana untuk memberikan keselesaan kepada orang yang beribadah di dalamnya. Dan yang kedua adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang pada ketika ini tidak dapat menampung lagi pelajar yang sudah semakin ramai, dan pada ketika ini sudah dibeli tanah, sebidang tanah, tetapi kita perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dermawan untuk membuat pembinaan dan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada para penimba ilmu. Baik Ustaz, saya pasti di rumah semua tertanya bagaimana cara mereka yang berminat untuk menyumbang pada kempen ini. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dermawan, yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kepada yang ingin menyumbang kepada kempen ini, anda boleh melihat di kaca TV anda dan lihat ada nombor akaun yang tertera. Anda boleh ambil gambar sekarang ataupun boleh snapshot, ataupun anda boleh menyumbang melalui online, melalui laman web kami iaitu www.infaqmihrab.com. Semoga Allah Ta'ala berkati setiap ringgit dan Allah Ta'ala pupuk dividennya untuk kita bawa currency pada bank akhirat yang kita akan pergi ke sana, insya-Allah. Insya-Allah, sama-sama kita kongsikan juga dengan ahli keluarga dan kawan-kawan supaya kita sama-sama boleh kumpul pahala untuk akhirat, ya Ustaz? Ya, betul. Bank akhirat katanya, bukan di dunia saja. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Iqbal Zain kerana sudi berkongsi bersama kami. Dan sekarang saya ingin memanggil abang kita yang cukup segak bergaya, berbaju merah, ya. Cik Petri, jemput sekali. Saya jemput ke sana. Kita nak meninjau tentang laporan cuaca ataupun daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana amaran ribut petih telah pun dikeluarkan terutama di kawasan yang bertanda biru. Dan kita pastikan ribut petih, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah dan juga di Melaka, Johor serta beberapa kawasan yang lain. Ya. Baik, dan kalau semalam pun di Kelantan tengok macam ribut, okay? Betul. Kalau kita perhatikan ini gambarannya, perhatikan ada juga seperti kawasan menjual di situ, tetapi bila angin kencang ramai yang lari bertepiaran kerana ada kemah yang terpelanting. Terbanglah sebagainya. Ini katanya di pekarangan stadium di Kota Baru. Jadi memang kalau diikutkan beberapa hari ini dikabarkan memang ribut petih yang membimbangkan juga. Hati-hatilah. Dengan pokok tumbang. Kadang-kadang kita ni sedang bersantai dengan keluarga, tiba-tiba kalau dapat amaran apa-apa kita kena bertindak segera. Okay. Ya, betul. Dah kita kongsikan di Jabatan Meteorologi tentang kosmo, tentang ni. Okey. Cuaca di Semenanjung. Kita boleh bawa ke atas. Sebentar. Boleh. Okey. Di situ. Tak apalah. Kita zoom sikit ya. Okey, tidak mengapa. Kalau diikutkan mungkin ada yang ingin merancang perjalanan anda, boleh ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tahu lebih lanjut sebenarnya. Tapi kalau dikabarkan kebanyakan negeri di Malaysia memang akan mengalami hujan dan juga ribut petih. Sambil itu juga kita nak tinjau paparan di akhbar sedikit. Kalau di utusan ni tentang scammers semakin baju, tapi teknologi pihak berkuasa semakin tak berkembang. Dan ini menyebabkan polisi tidak cukup pakar, birokrasi juga jadi halangan. Jadi di samping ini yang nampak macam rumah hantu ni lah tentang bangunan PLKN terdahulu yang tinggal macam kan terbengkalai. Ya, sayang sekali. Teringat zaman itu ya. Okey, dan sekarang ni saya nak kongsikan daripada Cosmo. Sesuatu yang agak menarik di sini, tidak pernah saya tahu, ramai orang Kedah dipatuk ular katanya. Jadi, JKM bayar pempasan 24 juta kepada mangsa serangan binatang buas. Dan katanya memang merekodkan Kedah merekodkan jumlah tertinggi bagi kes dipatuk ular berbisa. Saya tak pernah tahu info ini sebelum ini. Itulah dia. Okey. Mari kita kongsikan tentang sambutan kemerdekaan, tentang info kewangan dalam soal wang, juga tentang pelbagai intipating. Dan esok kami kembali lagi sebab kami siaran setiap hari untuk anda. Ya, dan dengan ceritanya esok ada kena-mengena dengan sate. Peminat sate tak? Minat. Yes. Tapi bukan sate daging lah. Ayam saja. Ayam saja. Ingat ya, Petri Raya, sate ayam saja. Jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini setiap hari Isnin sampai Ahad. Merahkan cintamu pada Malaysia. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.